Kutuk 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 kutuk. Tuan-tuan, kutuk 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 kutuk. Tuan-tuan pernah naik helikopter tak? Kutuk 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 kutuk. Kalau naik helikopter bunyi dia bising kutuk 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 sebab dia punya kipas besar ke atas tu kutuk 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 kutuk. Enjin dekat belakang kutuk 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 dan disebabkan kipas yang besar apa semua tu vibration banyak bunyi pun bising kutuk 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 kutuk. Lazimnya kena pakai headphone yang besar tu kutuk 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 kutuk. Kalau sembang-sembang biasa tak dengar kutuk 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 kutuk. Tapi helikopter ni ada dua jenis tau. Okey. Nak cerita sikit. Helikopter ni ada dua jenis. Okey, yang pertama yang konvensional tu, yang polis Diraja Malaysia pakai, yang TUDM pakai, yang mereka yang pergi ke oil rig, ke pelantar petrol. Pelantar minyak pakai. Yang itu tu yang konvensional. Dia bising, banyak vibration. Okay. Dan ada yang jenis kedua. Jenis kedua kita sebut sebagai executive helicopter. Executive helicopter ni bunyi dia kurang sikit sebab dia pakai jet engine, dia tak pakai piston. Dia pakai jet engine dan dalam kabinnya sound insulation. Penebat bunyi bising tu sangat bagus. Jadi bunyinya kurang dan bila duduk dalam kabin tak payah pakai headphone yang besar-besar tu. Macam mana kita nak bezakan helikopter biasa dengan helikopter eksekutif? Okey, yang pertama helikopter biasa kaki dia ada kaki dia yang macam tu yang kalau kita tengok movie kan orang selalu lari-lari lepas tu dia berpaut padanya. Yang itu helikopter biasa. Kalau helikopter eksekutif dia pakai tayar. Dan bila helikopter tu naik, tayar tu pun naik macam tayar kapal terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, beza dia kebanyakan helikopter eksekutif, helikopter ni ada dua kipas. Satu yang besar ke atas, kedua yang belakang tu kan. Eksekutif biasa kipas belakang tu dia terbuka macam tu je, dia boleh pusing macam. Helikopter eksekutif, kipas belakang tu duduk dalam ekornya. Ada kipas juga tapi duduk dalam ekor, dia macam lagi kemas. Perbezaan ketiga, yang ni senang nak detect. Perbezaan ketiga bunyi dia. Helikopter konvensional macam tadi tu, kutuk 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 kutuk, dia bising, ada vibration. Helikopter eksekutif bunyi dia kalau tuan-tuan tengah duduk di rumah, tuan-tuan dan puan-puan tengah duduk di rumah, tengah jalan, tiba-tiba itu bukan UFO. Bukan UFO, itu helikopter eksekutif. Selalunya businessman yang besar-besar ni mereka ni ada kilang, mereka ni ada plantation, ada ladang di tempat yang jauh. Mereka duduk di Lembah Kelang, tapi ladangnya di Perak, kilangnya di Kuantan. Dan di Johor ke apa kan. Jadi kadang-kadang mereka pergi melawat untuk tengok progres apa begitu kan. Jadi mereka ada helikopter peribadi. Helikopter ni boleh parking dalam rumah tau, dekat garaj tu sendiri. Dia orang punya rumah besar, talamannya pun besar, boleh parking helikopter di situ. Dan bila dia orang nak pergi tengok kilang, bila nak tengok ladang, dia orang pun naik. Dia laju begitu. Apa cerita helikopter pula ni? Sebab sekejap lagi, nanti later sikit, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan naik helikopter. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu intro sikit. Nanti kejap lagi kita naik helikopter ya. Okey, ini adalah siri kedua, bahagian kedua, ulasan saya ke atas video Ustaz Engku Ahmad Fazil. Yang bertajuk bid'ah hasanah ialah sunnah ya. Bid'ah hasanah ialah sunnah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terus masuk video ni, belum tengok video Ustaz Engku, tengok terlebih dahulu. Saya ada bagi linknya di bahagian description. Sebab dalam video ni kita nak membanding-bandingkan hujah, intellectual discourse, diskusi ilmiah. Jadi untuk kita berlaku adil, tengok dulu video, kemudian tengok video yang ni supaya kita boleh banding-banding hujah. Itu yang pertama. Yang kedua, video ini ialah siri kedua. Kalau terlepas siri pertama, tengok dulu siri pertama ya. Dan saya juga ada bagi pautan link untuk siri pertama di bahagian description. Baik, untuk siri kedua ni kita nak bincang tentang Maulid Nabi. Sebab Ustaz Engku dalam video dia yang asal pada minit ke-16.22 beliau telah masuk tentang Maulid. Kemudian beliau bincang perkara lain dulu. Dan pada minit 28.38
minit 28.38 beliau masuk semula ke perbincangan Maulid Nabi. Jadi dalam video ni saya nak fokus pada Maulid Nabi, ya. Alah, tak habis-habis Maulid Nabi ke? You all ni tak ada cerita lain ke? Tak habis-habis Maulid Nabi. Ulama dah bincang dah. Ulama dah bincang dah, apa nak cerita lagi ni? You all ni tak ada kerja lain ke? Mesti yang ada bersuara macam tu kan? Okey. Relax nanti kita tengok dulu apa yang nak dibincang. Nombor satu. Nombor dua, ada perkara-perkara tambahan yang saya sebut sebagai value added, tambahan nilai dalam video ni, supaya kita bukan hanya belajar tentang Maulid Nabi, tetapi juga banyak perkara-perkara lain berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Saya tahu kalau bincang Maulid je, alamak Maulid lagi ke? Sebab tu saya nak jadikan ianya ada nilai tambahan. Sebab itulah video saya ni pula panjang-panjang. Kan? Video Ustaz Engku yang asal tu kuliah Zohor tak silap saya, surau M-Bank tak silap saya, 41 minit lebih kurang. Itu pun ada break 3-4 minit tengah-tengah tu untuk azan. Saya ni pula cerita panjang kan. Okay. Saya cerita panjang sebab ada ilmu-ilmu tambahan yang saya nak sampaikan. Moga-moga bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu helikopter tu pun tambahan lah kot. Okay. Tapi tambahan yang saya masukkan ialah ilmu agama, insya-Allah. Baik, jadi kita terus ke minit 28.38, di mana Ustaz Engku memberi dalil tentang bolehnya menyambut sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama sekali beliau membacakan sebuah ayat nombor 58 surah Yunus. Ayat 58 surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan, dengan kurniaan Allah dan dengan rahmatnya, dan dengan demikianlah juga maka bergembiralah. Jadi Ustaz Engku ada sebut bahawa para ahli tafsir berpandangan bahawa yang ini merujuk kepada Islam, kepada iman, kepada Al-Quran. Tapi dia kata ada juga beberapa ulama tafsir yang berpandangan yang rahmat ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini falyafrahu, maka bergembiralah. Ayat ini menyuruh kita bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalil ni biasa digunakan oleh mereka yang pro bid'ah. Okey, kalau ada yang terlupa, ulang kaji sikit. Saya di sini akan bahagikan kepada dua, ya. Mereka yang pro bid'ah, yang ini boleh buat bid'ah dan ianya bid'ah hasanah dan dibolehkan. Satu lagi adalah mereka yang anti bid'ah macam saya ni, anti bid'ah. Okey, dan bid'ah itu tidak boleh dibuat. Okey, senang ceritalah ada dua. Dan saya pun tak malu-malulah, saya ni anti bid'ah, ya. Okey, jadi kita nak nilai hujah dan dalil masing-masing pihak. Ustaz Engku telah memberi dalil pro bid'ah, di mana dalam bab ini dalil-dalil dibolehkannya maulid, dan saya pula dalil-dalil anti maulid. Okey. Sekarang ini kembali kepada ayat 58 surah Yunus. Bila Ustaz Engku kata ada sebahagian ahli tafsir yang berkata rahmat ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tercari-cari kitab tafsir mana tu. Saya cari dalam tafsir Tabari, tak ada. Tafsir Tabari ni favourite saya sebab ia mengemukakan tafsir generasi salaf, tidak ada. Saya cari dalam tafsir Ibn Katsir, tak ada juga. Saya cari dalam tafsir Al-Qurtubi, tak ada juga. Okeylah, saya cari dalam tafsir Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ni dia sebab dia himpun semua pandangan tafsir bagi sesuatu ayat tu, dia letak di situ. Cari dalam tu pun tak ada juga. Kebanyakannya berkata ayat ini sebenarnya merujuk kepada Islam dan Al-Quran, ataupun Al-Quran dan orang-orang yang diberi kefahaman tentangnya, yakni ahli Al-Quran. Ada juga yang berkata Al-Quran dan juga Islam, Al-Quran dan juga iman. Kenapa kebanyakan mereka berkata Al-Quran? Sebab ayat 57 yang sebelum tu berbicara tentang Al-Quran yang diturunkan. Jadi ayat 58 ini menerangkan bahawa dengan keutamaan, dengan kurniaan dan rahmat Allah inilah Allah bagi Al-Quran itu. Maka bergembiralah dengan Al-Quran itu.
Lalu ada ke pandangan yang kata bahawa rahmat ni juga boleh merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cari, akhirnya jumpa. Saya jumpa dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur oleh Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti yang meninggal pada tahun 911 Hijrah. 911 Hijrah, di mana pada tafsir ayat 58 surah Yunus, beliau kemukakan beberapa pandangan, beberapa riwayat daripada Abdullah Ibnu Abbas, daripada Abdullah Ibnu Abbas, dan dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Munzir dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa firman Allah, dan katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Maka mereka berkata iaitu ialah kitabullah, yakni Al-Quran dan juga Islam. Riwayat kedua, kitab ni dia kemukakan riwayat-riwayat yang ada tentang tafsir ayat itu. Riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa firman Allah itu merujuk kepada keutamaan karuniaan itu ialah Islam, sementara rahmat itu ialah Al-Quran. Yang ketiga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Shaykh dan juga Ibnu Jarir, dan juga Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas bahawa karunia itu ialah Al-Quran dan rahmatnya itu ialah Allah menjadikan kalian orang-orang yang menguasai Al-Quran. Kemudian baru ada dikeluarkan oleh Abu Al-Syekh, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan ayat tersebut, maka ianya merujuk pada wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin, yang ini merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada pandangan tersebut, walaupun pandangan itu seperti yang dikemukakan di sini adalah pandangan yang terakhir, yang majoriti daripada imam-imam tafsir apa semua tu ianya merujuk kepada Al-Quran dan juga Islam, ataupun kepakaran kita di dalam Al-Quran. Tak mengapa. Kita gunakan saja tafsiran yang dipilih oleh Ustaz Engku bahawa ia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bergembira. Allah menyuruh kita bergembira, Kemudian Ustaz Engku beliau membicarakan bergembira tu macam mana? Tidak diperincikan, tidak diterangkan. Maka saya quote kata-kata beliau sendiri pada minit ke-31.00. Boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat jangan sampai melanggar syariat. Ini kata-kata beliau sendiri. Boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat jangan sampai melanggar syariat. Sekarang ni sambut Maulud Nabi ni melanggar syariat ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah buat video, saya telah tulis buku, dan saya juga telah buat video bahawa sambutan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Macam mana pula tu? Nak tahu tak? Kalau nak tahu, tengok videonya. Ada saya bagi link di bawah. Ada dua video. Pertama ialah bid'ah menyelisihi fitrah. Video kedua, Maulid Nabi bid'ah, tapi sambutan birthday anak boleh pula. Macam mana tu? Ada dua video, sila tonton di situ, Sebab kalau tengok dalam video ni, dalam video asal Ustaz Engku, beliau memberikan dalil-dalil bagaimana boleh ataupun kenapa boleh disambut sambutan Maulid Nabi. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, beliau mendiamkan saja dalil-dalil yang melarang. Apakah beliau tidak tahu dalil-dalil melarang itu, atau apakah ianya sesuatu yang tak apa, soalan tu tak payah jawab. Tuan-tuan dan puan-puan jemput tengok video itu dan faham letak di mana sebenarnya sambutan Maulid Nabi ini, Kemudian beliau membawa dalil
dianjurkan jamuan makan, hadis riwayat Imam Tirmizi, dan kemudian beliau bawa dalil pada hari sambutan Maulid tu hendak diperbanyakkan selawat. Lalu di sini ya yang saya nak fokus ni ya, di mana beliau berkata anjuran berselawat itu umum, boleh saja berselawat, dan mereka hendak berselawat pada hari Maulid Nabi. Kenapa pula tak boleh? Mereka yang berkata tak boleh kena bawa dalil kenapa tak boleh. Okey, bukan kami, Ustaz Angku kata, bukan kami yang nak memperbanyakkan selawat pada Maulid Nabi. Bukan kami yang bawa dalil, tak. Kalian yang kata tak boleh tu, kalian yang bawa dalil. Boleh faham ke? Jadi di sini memang letak perbezaan yang ketara, yang sangat masyhur di kalangan mereka yang pro bid'ah dan mereka yang anti bid'ah. Okey, saya ringkaskan. Bagi mereka yang pro bid'ah, asalkan ada dalil yang umum, ada dalil yang mutlak dalam perkara itu, maka boleh buat dan boleh memfokuskannya kepada sesuatu ibadah yang difokuskan mengikut harinya ke, tempat ke, apa ke. Sebagai contoh, dalam bab selawat, dalam bab Maulid itu ya, anjuran hadis-hadis menganjurkan kita, menyuruh kita berselawat itu banyak. Lalu mereka hendak memfokuskannya kepada hari sambutan Maulid Nabi. Bagi mereka boleh. Bagi mereka, pihak yang kata tak boleh, yang tak boleh tu bawa dalil. Kenapa tak boleh? So, jadi bila geng anti bid'ah macam saya ni kata tak boleh, saya yang kena bawa dalil, bukan mereka yang kena bawa dalil. Boleh faham kan? Okey. Itu hujah yang pertama, hujah mereka yang pro bid'ah. Hujah mereka yang anti bid'ah macam saya pula, jika dalil itu umum, dalil itu mutlak, maknanya terbuka, tidak terikat kepada mana-mana event, mana-mana hari, mana-mana masa ke apa, maka biarkan dia umum. Kalau nak mengkhususkannya kepada sesuatu event, sesuatu hari, sesuatu sesuatu ibadah, sesuatu hari, sesuatu peristiwa ke apa, kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, kena biarkan ianya terbuka. Nampak tak dua sisi pandang di sini? Jadi macam mana ni? Jadi saya nak bawa dari sisi pandang mereka yang anti bid'ah. Jadi di sini yang saya nak bawa tuan-tuan dan puan naik helikopter. Okey, jom kita naik helikopter ya. Alright, kita ni di Subang Airport nak naik helikopter bersiar-siar di Bandar Kuala Lumpur. Subang Tower, this is helicopter 123. Request clearance for lift off for a sightseeing to Kuala Lumpur 1,500 feet for 30 minutes. Okay, Subang Tower jawab, helicopter 123, you are cleared for lift off and cleared for a sightseeing within Kuala Lumpur at 1,500 feet. Please call back when you are returning to Subang Airport. Okay, sudah ada kebenaran untuk lift off. Okay, helikopter cara bawa dia lain sikit. Helikopter dia ada satu, tangan kiri dia macam handbrake kereta. Okay, handbrake kereta di mana kalau kita tarik dia naik, kita letak dia turun. Dia naik turun tu yang ini. Kemudian jalan depan kiri ke apa ke, pakai yang tangan ni ada joystick. Maka okey, dah tekan start engine semua. Okey, naik tarik. Okey, jom kita jalan-jalan sightseeing at Kuala Lumpur. Saya nak bawa sightseeing ni apa sebenarnya? Saya nak bawa sebenarnya kepada apa yang disebut sebagai helicopter view. Helicopter view. Maknanya saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat persoalan ini seolah-olah kita daripada helikopter kita dapat lihat semuanya secara jelas dan baru kita faham. Sebab kalau kita nak tengok Kuala Lumpur, kita pula duduk dalam traffic jam Kuala Lumpur ni, kita tak nampak sangat. Tapi kalau kita di atas pada ketinggian 1,000-1,500 kaki, kita dapat lihat bandar ni macam mana, traffic jam ni macam mana, asap basnya macam mana. Ini yang disebut sebagai helicopter view. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan naik helikopter ni sebenarnya nak bawa kepada satu pandangan yang menyeluruh tentang persoalan ini, ya, tentang persoalan ini. Dan untuk sebagai contoh kajian, saya nak bawa apa yang kita kata anjuran berzikir. Kenapa saya pilih zikir? Sebab zikir-zikir ni hukum asalnya sunat. Hukum asalnya sunat, ya. Sebab kadang-kadang bila saya bincang ni, mereka kata tak, kami tak kata ia wajib, ia tetap sunat. Jadi ada orang yang anggap
Bid'ah ni kalau wajib saja. Kalau saya mewajibkannya bid'ah. Tak, ini sunat je tak bid'ah. Bukan begitu ya. Jadi, okey, mari kita rujuk kepada zikir-zikir yang dianjurkan, yang disyariatkan. Pertama, kita ada zikir yang terbuka. Bererti boleh baca bila-bila masa. Ia tidak terikat pada mana-mana hari, pada mana-mana waktu, pada mana-mana event, pada mana-mana peristiwa. Okay? Sebagai contoh, sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dua kalimah yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan mizan di akhirat kelak, berat di timbangan mizan, lagi dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah, ialah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Okey, dua kalimah, ini dua bentuk zikir ini yang ringan di mulut, senang nak sebut, tapi berat di timbangan amal, di timbangan mizan kita, lagi dicintai oleh Ar-Rahman. Yang pertama ialah subhanallahil azim, kedua ialah subhanallah wa bihamdi. Okey, Nabi SAW menganjurkan zikir ini tanpa mengikatnya pada mana-mana hari, pada mana-mana event, pada mana-mana masa. Maknanya bila-bila masa kita boleh baca. Bila-bila masa kita boleh membacanya. Kita sedang memandu, kita nak baca, silakan. Kita sampai pejabat, patutnya ada mesyuarat pukul 10, dah masuk bilik mesyuarat, ada orang belum lagi tengah duduk tu tengok phone ke tak, kita zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Bila-bila masa, dalam bila balik dalam traffic jam apa tu, tak payah duk dengar muzik apa semua tu, kita boleh baca saja zikir ni. Sama juga ya, pada bila-bila masa boleh. Ini zikir yang terbuka. Kemudian ada zikir yang kita kata terikat. Terikat dengan sesuatu masa, sesuatu hari atau satu event. Ada satu zikir yang sempena musim, sempena wabak COVID-19 ini, sangat bagus, yang saya sendiri amalkan. Yang ini saya nak share ya, daripada riwayat Imam Al-Tirmizi. Sekejap. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, riwayat Imam Tirmizi ya. Ma min abdin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba itu dia berkata pada setiap pagi hari dan setiap malam hari, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, salasa marratin, 3 kali, lam yadurruhu syai'a, nescaya tidak akan memudaratkan dia apa-apa, nescaya tidak akan memudaratkan dia apa-apa jua ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis ini zikir juga bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Boleh baca bila-bila masa suka ke? Tak. Nabi kata 3 kali pada waktu pagi, tak kisahlah lepas subuh ke, sementara tunggu azan subuh ke, dah pukul 7 tu tadi tak baca, sekarang baru nak baca, boleh. Dan 3 kali pada malam hari, tak kisahlah, asalkan maghrib dan selepasnya, selepas solat maghrib ke, selepas solat isyak ke, terus terlupa pukul 9 baru ingat ke, tak apa, silakan ya. Tapi zikir ini perhatikan bahawa ianya diikat dengan masa, yang ini pagi dan juga malam. Kemudian terikat juga bilangannya 3 kali. 3 kali pagi, 3 kali pada waktu malam. Yang ini subuh, dan kalau pagi tu waktu subuh dan selepasnya, kalau malam tu maghrib dan selepasnya ya. Dan baca 3 hari. Baca 3 hari. Ini satu contoh zikir yang terikat. Dia tak boleh buat bila-bila masa, tapi terikat. Okey. Kemudian ada pula zikir yang ianya mutlak, yang terbuka pun ada. Dan zikir yang sama tu terikat pada sesuatu hari, masa dan event pun ada juga. Sebagai contoh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca zikir itu pada siang hari, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti membebaskan 10 orang budak hamba. Ditulis baginya 100 kebaikan, dipadam baginya 100 keburukan. Okey, dan di hujung hadis itu, sekejap ya.
Okey, di hujung hadis itu Nabi menambah lagi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aksara min zalika. Dan tidaklah seseorang itu mendapat keutamaan yang lebih lagi berbanding seseorang yang mengamalkan zikir ini dalam jumlah, dalam bilangan yang lebih banyak lagi. Maknanya zikir ini, first of all, terbuka bila-bila masa boleh. Dan kemudiannya, siapa yang nak, tadi Nabi sebut 100 kan, siapa yang baca 100 kali itu mendapat sekian-sekian keutamaan. Dan kalau nak buat lagi banyak pun boleh. Itu dianjurkan di hujung hadis ini. Jadi hadis ini dia terbuka, bila-bila masa boleh, 100 dan ke atas pun boleh juga. Tapi zikir yang sama ni juga ada, boleh diamalkan, difokuskan, diikatkan kepada sesuatu hari tertentu. Contohnya baru-baru ini kita ada hari Arafah. Okay? Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang sebaik-baik doa. Dan zikir yang terbaik pada hari Arafah itu apa? Sekejap ya. Okay, hadis riwayat Imam Tirmizi. Okay, hadis riwayat Imam Tirmizi. Okay. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan untuk hari Arafah ni yang aku dan para nabi sebelum aku ucapkan pada hari Arafah ini ialah la ilaha illallah, ya, zikir yang sama tadi. Jadi zikir tadi tu, hadis yang pertama tadi dianya apa? Terbuka kan, boleh baca bila-bila masa. Okey, tapi hadis zikir yang sama tu kalau kita nak fokuskan pada hari Arafah pun boleh, sebab ada hadisnya di situ. Demikian juga kalau kita nak fokuskan pada selepas, sebagai salah satu zikir selepas solat subuh dan selepas solat maghrib boleh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Ar-Naud Darakarakan dalam semakan mereka ke atas hadis tersebut. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berbaca selepas solat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia dicatat baginya, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 keburukan, dan dia seperti membebaskan seorang hamba. Tadi tu 10 hamba, yang ini seorang budak hamba, ya. Jadi tadi hari Arafah dia kita nak fokus pada hari, yang ni kita nak fokus pada masa. Boleh, sebab ada dalilnya. Yang ini zikir ini selepas solat subuh 10 kali, selepas solat maghrib 10 kali. Tempat pun ada juga, ataupun event boleh juga. Yang ini bila kita masuk pasar. Okey, pasar pada zaman Rasulullah SAW mungkin boleh dianalogikan, kepada pasar zaman kita, dan juga shopping mall ke apa ke, ya. Daripada Umar Al-Khattab dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah ahadis as-sahihah, bahawa Umar Al-Khattab berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memasuki pasar, sesiapa yang memasuki satu pasar daripada pasar-pasar, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ditulis baginya 1,000,000 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 1,000,000 kesalahan. Okey, hadis ini ada juga riwayat dalam Musnad Ahmad, tapi sanadnya dhaif jiddan. Yang ini dalam riwayat At-Tabarani, okey, yang di mana ada seorang perawi yang diperbincangkan, tapi Syekh Al-Albani berpandangan okey dan boleh diletak pada darjat hasan. Jadi hadis ini event dia apa? Masuk pasar. Okey, mungkin boleh juga dianalogikan kepada masuk supermarket atau masuk shopping mall pada zaman kita sekarang ini, ya. Kenapa ganjaran dia sangat besar? Sebab orang masuk shopping mall mana nak berzikir?
Kan orang masuk shopping mall tengok tu, tengok ni, window shopping, teringin nak beli tu, teringin nak beli ni, tapi duit tak ada kan. Tapi orang ni masuk shopping mall, dia berzikir di situ kan. Senyap-senyap dia berzikir saja. Mungkin dia bawa family, asalkan family happy, tapi dia berzikir di situ. Sebab tu ganjarannya besar. Jadi yang ini ni, okay, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah satu contoh zikir yang pada asalnya terbuka, mutlak. Bila-bila masa boleh, nak lebih 100 pun boleh. Tapi ada kalanya boleh difokuskan pada satu hari, seperti hari Arafah. Boleh difokuskan kepada sesuatu masa, seperti selepas subuh dan selepas maghrib. Dan boleh difokuskan kepada sesuatu tempat, seperti masuk pasar, supermarket ataupun shopping mall. Tapi apakah yang membolehkan kita kata boleh masuk boleh fokus pada satu hari, boleh fokus pada subuh maghrib, boleh fokus kepada masuk pasar raya apa semua tu? Sebab ada dalil yang saya bacakan tadi ya, Demikian juga untuk selawat. Kita sama-sama tahu kan, ada banyak hadis yang menganjurkan selawat. Okey, dan kita juga dianjurkan memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Apa dalil? Bolehkah banyakkan hadis pada hari Jumaat? Ada ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah." Jumaah, okey? Yaumul Jumaah. Sesungguhnya daripada sebaik-baik hari kalian ialah hari Jumaat. Fa'aksiru alayya minas salati, maka perbanyakkanlah berselawat ke atasku, fihi, padanya ya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana sesungguhnya selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Okay? Sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kita memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat, bukan suka-suka. Tapi sebab ada dalil. Okey tuan-tuan. Jadi ini yang saya masukkan sebagai helikopter view, bahawa ibadah dalam Islam ni, baik zikir sebagai contoh maupun yang lain-lain, ibadah dalam Islam ini ada yang kita kata terbuka. Ianya tidak terikat pada mana-mana waktu. Jadi apabila Allah berkehendak ia terbuka, maka biarlah ia terbuka. Jangan memfokuskannya kepada mana-mana hari, waktu ataupun tempat. Ada di kalangan ibadah ini yang Allah fokuskannya kepada sesuatu masa, tempat ataupun event. Maka kita hanya buat pada masa, tempat atau event tersebut. Macam tadi tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebahagian ibadah itu seperti zikir tadi yang umum pun ada, tapi fokus kepada hari, masa, tempat pun ada. Maka apa yang umum tu kita amalkan. Dan bila ada dalil kata fokus hari Arafah, kita amalkan. Fokus lepas subuh dan maghrib, kita amalkan. Saya baru teringat hadis Musnad Ahmad tadi tu, tentang anjuran membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas solat subuh tu, selepas habis hujung tu, demikian juga selepas solat maghrib ya. Saya terlupa hadis itu. Jadi ada dalilnya. Berdasarkan semua ni, kita dah dapat lihat the whole picture. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik syariat Islam ini menghendaki zikir ataupun ibadah tersebut bersifat terbuka, kita biarkannya terbuka. Jangan pula kita pandai-pandai memfokuskannya, mengikatkannya kepada sesuatu tempat, masa ataupun peristiwa. Jika Allah Subhanahu Taala sebagai pemilik syariat ini, jadi bukan kita punya tau, Islam ni bukan kita punya. Jangan kita suka hati tu buat je. Islam ni kita kena tahu Allah punya. Dan apabila pemilik syariat ini, yang ini Allah SWT, menghendaki zikir itu kita baca ataupun ibadah itu kita lakukan pada sesuatu masa, hari, tempat ataupun event, kita buat pada masa tempat hari itu saja. Jangan pergi buat tempat lain. Sebagai contoh ya, zikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nabi kata setiap hari 3 kali pagi, 3 kali malam. Jadi 3 hari lepas subuh, 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas maghrib.
Kenapa 3 kali je aku nak baca setiap kali selepas solat fardu? Jadi saya nak buat amalan peribadi. Okay, Nabi kata tu, tapi tak apalah, saya nak buat lepas Zuhur pun nak baca juga, lepas Asar pun nak baca juga, lepas Maghrib pun nak baca juga, lepas Isyak pun nak baca juga, sebelum tidur pun nak baca juga. Esok pun sambung gitu. Memang Nabi kata pagi dan juga malam. Tapi Nabi tak kata tak boleh buat selain waktu tu. Selain tu, bukankah ini benda baik? Apa salahnya? Memang Nabi tak kata, tapi memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Kan? Tak boleh begitu tu. Sebab ini zikir yang ada masanya. Kita stick to it, ada masanya. Ya, kita kena berhenti berfikir, ya Islam ini, syariat Islam ini suka hati kita apa kita nak buat. You have to stop thinking doing that. Islam ini milik Allah. Dan Allah mensyariatkan apa yang dia kendaki, okay, melalui jalan Rasulnya Muhammad SAW ataupun melalui Al-Quran. Dan kita follow. Jangan kita lobat suka-suka hati. Ya, beza di situ. Demikian juga ada zikir yang terbuka macam selawat. Boleh diperbanyakkan selawat, tapi hari Jumaat diperbanyakkan lagi. Apa dalil? Sebab ada dalilnya. Berdasarkan yang ini, berdasarkan this whole picture yang kita telah nampak ni, helicopter view, sebab tu kami di kalangan mereka yang anti bid'ah akan bertanya kepada orang yang mengkhususkan amalan yang umum, yang mengikat satu amalan yang terbuka kepada satu hari, satu event, satu masa. Kita tanya, apa dalil kamu melakukan sedemikian? Sebab bagi kami, kalau nak mengkhususkannya, mesti ada dalil. Macam tadi ya, selawat, kita nak khususkan pada hari Jumaat, ada dalil, betul tak? Tadi tu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak fokuskannya, khususkannya kepada hari Arafah. Ada dalil kan? Ada. Kita nak khususkannya sebagai zikir selepas solat subuh dan maghrib 10 kali. Boleh tak? Boleh, sebab ada dalil. Kita nak khususkannya ketika masuk pasar, membaca itu. Ada tak dalil? Ada dalil. Sebab itulah kita bertanya dalil. Dan kalau tak ada dalil, we leave it as it is. Ianya sesuatu yang terbuka. Jangan difokuskan. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ini kena faham dengan baik. Sebab saya dari dulu lagi saya tengok mereka yang pro bid'ah, kaedah penghujahan mereka sama saja. Yang ini mereka akan menggunakan dalil-dalil umum untuk satu ibadah yang terfokus, yang satu ibadah yang khusus. Dari dulu lagi, saya ni orang Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun dulu-dulu amalkan juga benda-benda begini. Tapi saya suka mengkaji. Saya dengar pandangan A, pandangan B. So pandangan A berkata tak boleh, kena bagi dalil lah. Pandangan B berkata tak, asalkan ada dalil umum menganjurkannya, boleh lah. Kenapa pula kamu yang kata tak boleh tu, kamu yang bawa dalil? Pandangan B pula berkata tak, kalau ianya umum, ianya mutlak, keep it that way. If you want to specify it on a certain day, on a certain event, certain time, you must bring dalil. Saya kaji, saya dapati yang pandangan inilah yang lebih kuat setelah kita melihat keseluruhannya. Sebab Allah SWT mensyariatkan Islam ini ada yang mutlak, ada yang terikat dengan satu event, ada yang kedua-duanya pun boleh. Tapi yang boleh itu pun ada dalil-dalilnya. Kerana oleh itu, atas dasar inilah, kalau nak memfokuskan selawat pada hari Maulid, ya, sebagai contoh ya, back to our original discussion, okay, kena bawa dalil. Sebab Nabi SAW menganjurkan kita selawat secara umum, secara mutlak. Kalau nak difokuskan pada satu hari, boleh, yang ini pada hari Jumaat. Apabila kalian hendak memfokuskannya kepada hari sambutan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, kalian kena bawa dalil. Kalau tak ada dalil, jadilah ia okay, faham lah di situ ya. Jadi ini yang saya nak tekankan di situ ya. Kita lihat perkara ni secara keseluruhannya ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang kedua-duanya boleh. Kalau nak dimuqayyadkan ada dalil, kalau mutlak pun ada dalil ya. Moga-moga memberi kefahaman yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam persoalan ni. Jadi yang kita nak bincang ni bukan sekadar maulid, akan tetapi apa kita kata, macam mana nak berinteraksi dengan dalil-dalil yang umum ini. Siapa yang sebenarnya kena bawa dalil. Okey. Jadi sebagai kesimpulan ya, dah pun 39 minit. Okey.
Jadi sebagai sedikit kesimpulannya ya. Sambutan Maulid Nabi, Ustaz Engku bagi dalil-dalil yang membolehkannya. Tapi beliau sendiri berkata, boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, okay, dengan syarat jangan sampai melanggar syariat. Padahal dalam bab ini, dalam isu ini ada dalil-dalil syariat yang melarangnya. Apakah dalil-dalil tersebut? Sila rujuk pada video saya di bahagian description. Yang keduanya, dalil-dalil agama, ibadah kita ini, baik yang zikir contoh tadi ataupun lain-lain, ada yang Allah biarkan terbuka, maka kita biarkannya terbuka. Jangan kita pandai-pandai memfokuskannya kepada sesuatu hari, sesuatu event, sesuatu masa. Apa yang Allah SWT fokuskan kepada sesuatu hari, sesuatu masa, sesuatu tempat, maka we leave it as it is. Jangan pula kita mengembangkannya. Aku nak buat pada hari lain pun boleh. Apa salahnya, kan benda baik. Okay. Dan di antaranya ada juga yang open dan juga yang fokus. Kita buat as it is. Jangan kita tukar-tukar. Jangan kita tukar-tukar, sebab syariat Islam ni keseluruhannya ialah milik Allah, bukan milik kita. Jadi jangan kita suka-suka nak buat suka hati, dan kita menukar apa yang Allah nak biarkan terbuka, kita memfokuskannya. Apa yang Allah nak fokuskan, kita bukakannya ya. Okey. Jadi itu yang saya nak sampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi ke bahagian ketiga. Kita akan masuk sedikit dalam bidang usul fiqh ya, mafhum mukhalafah. Okey, kita belajar sikit tentang itu dan kita lihat apakah pengamalannya ataupun cara mempraktikkannya yang dilakukan oleh Ustaz Engku dan juga Ustaz Muhadir Haji Jun adalah sesuatu yang betul atau adakah sesuatu yang tersembunyi di sebaliknya. Jumpa nanti insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang Tower, this is helicopter 123, request permission to return and landing. We have completed our sightseeing.